Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya Karim birahmatika ya arhamar rahimin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. 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 Allahumma ftah 'alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu kefahaman. Warzuqna fahman nabiyyin, dan rezekikan kepada kami kefahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin, dan ingatan yang baik. Wa ilhamal malaikatir muqarrabin fil afiyatin ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syrah sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami. Wa ahsin akhlaqana, dan perindahkan dan elokkanlah akhlak kami. Wa adabana, dan juga adab kami ya arhamar rahimin. Birahmatika nastaghiitsu bika ya arhamar rahimin. Faghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa summa alhamdulillah wa summa alhamdulillah ala kulli hal wa kulli ni'matin. Alhamdulillah summa alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sihat ya belaka pagi ni? Alhamdulillah. Sahur macam mana? Kau nak sebut sarapan? Sahur alhamdulillah tak? Alhamdulillah. Sabri Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, semua ini kasih Allah Ta'ala. InsyaAllah alhamdulillah kita dengan izin Allah Ta'ala bertemu lagi pagi ni dari kuliah subuh Ramadan hari yang ke 22 dah ke 21 21 macam cepat nak pergi betul lah tu kuliah subuh kita alhamdulillah hari yang ke 21 alhamdulillah Allah izinkan untuk kita berpagi-pagi untuk mencari keberkatan seawal pagi ini dengan mengikuti perkongsian dan apa sahaja yang mampu untuk kita ambil pembelajaran dia. Yang mana yang paling utama dalam nilai sebuah ilmu antaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan man salaka tariqan yaltamisu ilal ilmi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang bersusah payah, berusaha mencari suatu ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah permudahkan ke atas orang itu jalannya untuk ke syurga Allah Ta'ala. Gitu. Baik, sebab apa? Sebab kita nak ke syurga Allah Ta'ala ini kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Maka kalau kita berasa macam boleh ke syurga Allah Ta'ala ni, tabarakallah, dengan hanya semudah-mudah tanpa ilmu, belum tentu. Jadi kerana itu kena ada ilmu.
Barulah kita tahu macam mana jalan untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kita dah bincang sebelum ni, tapi adalah suatu perkara ni, Masya Allah. Bunyi macam payah ke syurga Allah Ta'ala. Bila kita bincang-bincang balik, nampak macam mudah. Baik, tak apalah. Hari ni kita bincang tentang khazanah langit. Tajuk dia khazanah langit. Besar tajuk khazanah langit ni. Ada banyaklah khazanah Allah Ta'ala ni atau disebut pembendaharaan. Khazanah ni berharga, pembendaharaan ni pun berharga juga. Nak cerita pembendaharaan pun banyak, khazanah pun banyak. Okey, baik. Dari semua ini kasih Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, daripada surah Al-An'am. Okey, surah Al-An'am ayat ke-59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Tajuk kita pagi ni khazanah langit. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan. Khazanah juga disebut perbendaharaan. Segala yang gaib, atas segala yang gaib. Di sisi Allah Ta'ala, mafatihu. Kunci-kunci, anak kunci. Pembuka-pembuka kepada pembendaharaan gaib. Khazanah-khazanah gaib. Di sisi Allah Ta'ala. La ya'lamuha illahu, yang tiada ada siapa pun yang mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Apa buktinya? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, yang mana Allah sahaja yang mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Sekian alam ini, dan laut, darat, hak kita tahu kadar mana. Kadar hak ada dalam kampung kita sendiri pun tak habis, apatah lagi nak cari dalam laut. Tak. Usahakan kata dalam laut, langit Allah Ta'ala pun tak habis. Ceritanya gitu. Allah bagi benda hak paling mudah hak ada dalam pandang kita, iaitu darat dengan laut. Cari apa yang ada di sini. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang mengetahui. Kalau nampak besar sangat, darat dengan laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada gugur, tidak akan gugur sehelai daun pun melainkan ia dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Siapa daun sehelai jatuh, gugur dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Allah tahu. Kita tak payah kaya daun lah. Bulu mata kita gugur, tak tahu jatuh bila. Bulu mata kita ni gugur bila, kita tak tahu. Tak. Rambut kita ni gugur bila, kita pun tak tahu. Tak tahu, banyaknya rambut. Makin kurang pula rambut. Bila jatuh, bila gugur. Tahu botak. Tak tahu botak. Habis kita sendiri bertanya pada diri, bila gugur ni? Tak ada rambut aku. Itu. Namun Allah Ta'ala bagi tahu apa? Sehelai daun tidak akan gugur melainkan dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Dan tidak ada yang gugur walaupun sebiji benih yang kecil dalam kegelapan bumi, dan yang tidak gugur, yang basah ataupun yang kering, melainkannya ada yang tertulis dalam kitab Allah Ta'ala secara terang dan nyata. Allahu Akbar. Illa fi kitabim mubin. Baik. Apa yang disebut tadi, itu adalah khazanah-khazanah Allah Ta'ala. Pembendaharaan Allah Ta'ala. Betapa banyaknya dalam pengetahuan Allah Ta'ala yang maha mengetahui ini. Tabarakallah sanul khaliqin. Waalaikumsalam. Cik Reduk. Barakallah. Sihat ya pagi ni? Dan semua yang dikasihi Allah Ta'ala, semua sekali, semua dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah. InsyaAllah semua sekali. Allahu Akbar. Jadi,
bincang kita pagi ni tentang apa ya? Tentang khazanah langit. Khazanah langit. Bicara tentang langit dan kita tentang laut, tentang alam gaib, tentang darat, tentang daun, tentang biji benih dan segala-galanya. Semua ini daripada khazanah-khazanah Allah Ta'ala. Jadi kita berfokus sikit pagi ini, insya-Allah, antara khazanah-khazanah langit yang kita nak bincangkan bertepatan dengan bulan Ramadan ini dan juga berada di akhir Ramadan kita ni lah. Hari yang ke-21. Maksud malam tadi adalah malam pertama dari yang ganjil daripada 10 yang terakhir. Betul tak ni? Betul. Malam tadi ganjil dah. Malam ganjil tak? Itulah kata. Tanya ni bukan aku salah sebut je. Kan nanti cepat sangat saya nak habis. Tiba-tiba orang 82 ke 23 ke. Macam cepat je nak habis Ramadan. Allahu Akbar. Baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala. Jadinya, apa yang kita nak bagi tahu sebenarnya? Baik. Jadi, 10 yang terakhir, biasa kita maklum tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Baik. Semua dikasih Allah Ta'ala. Kita ambil dulu sebahagian. Ini antara khazanah langit. Mula-mula kena faham di sini. Wa indahu, surah Al-An'am tadi tak? Surah Al-An'am kan? Ayat ke-59. Poin dia kat sini dulu. Kita kena maklum. Iaitu wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah Ta'ala itu adalah pembuka pintu-pintu ghaib. Pintu-pintu ghaib. Di sisi Allah Ta'ala, banyak anak-anak kunci. Gitulah kita kata tak? Salah satunya adalah pembuka kepada alam gaib. Jadi alam gaib ni kita maklum tak? Maklum dah. Wajib beriman ke tidak? Ya, wajib beriman. Banyak tak alam gaib? Ya, banyak perkara gaib. Tak? Perkara gaib kita kena tahu yang mana perkara gaib ini asbabnya kita semakin beriman kepada Allah Ta'ala. Boleh? Bukan kata perkara gaib menyebabkan kita makin mengarut dalam percaya kepada perkara gaib. Apa dia? Hak lebih utama. Cerita pasal hantu. Hantu nombor 1. Gaib tak? Gaib tapi la ilaha illallah. Hantu ambil cana tu takut la ilaha illallah. Cerita tak? Macam-macam cerita dibuat perkara gaib. Kecenderungan dia untuk percaya tu besar. Namun, adakah makin beriman kepada Allah? Itu soalan. Adakah makin beriman? Tidak rupanya. Sebab, tak boleh kat selekoh tu. Hati-hati. Selekoh tu ramai dah makan orang. Apa kena-kena selekoh tu dengan makan orang? Bukan mati disebabkan selekoh itu. Apa orang kata? Ramai dah orang jumpa. Berdiri situ orang perempuan lah, orang lelaki lah. Itu budak kecil menangis lah. Apa-apa semua sekali. La ilaha illallah. Alam gaib tak itu? Perkara gaib tak? Perkara gaib. Percaya tahap mana? Sampai boleh mencari akidah. Sampai boleh tercalarnya akidah dia sendiri. Tabarakallah sana khaliqin. Maka semua yang dikasih Allah Ta'ala dalam mempercayai perkara gaib ini yang ada di sisi Allah Ta'ala, paling utama, iman kita makin bertambah. Iman kita makin bertambah. Boleh? Jadi, dalam isu perkara gaib ni, soalnya kita kena ada rasa. Rasa apa? Rasa sekiranya rasa takut kepada Allah Ta'ala ni, syarat utama, takut kepada Allah, kena hampiri Allah Ta'ala. Lain. Kau kena dekat. Dia makin hampir. Kita makin rapatkan diri dengan Allah Ta'ala, makin kita rasa risau, makin kita rasa takut, kita kena dekat dengan Allah Ta'ala. Makin dekat dengan nilai rasa kasih, dengan nilai rasa sayang, dengan rasa rindu. Tak? Sebab kita tak tahu seluruh daripada amal soleh yang kita lakukan, sekiranya dipaparkan di langit, hari ni buat amal soleh sebanyak ni, naik graf, naik. Berasa macam mana? Selama ni kita beriman kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, segala dosa-dosa yang kita mohon kepada Allah selama ini, kita tak tahu Allah ampunkan tidak. Tak? Maka kerana kita takut dosa kita ni belum tentu dimaafkan Allah Ta'ala, kita berasa, maka kita semakin hampir kepada Allah Ta'ala. Makin dekat, ya Allah, tolonglah, maafkanlah aku, makin dekat. Satu je yang perlu ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Rasa takut sungguh-sungguh. Rasa takut apa?
takut dengan azab Allah Ta'ala. Tu kena letak rasa takut. Takut sungguh dengan azab Allah, adakah kita makin jauh? Takut dengan azab Allah Ta'ala, makin dekat kita. Beza tak kita dengan makhluk? Banyaklah beza. Kita takut dengan makhluk, kita makin dekat. Tak ada. Makin jauh lah kita. Tak, makin jauh lah. Tu yang perkara gaib. Hak kata dekat selekuh apa semua. Ada kita masuk dekat. Pergi rumah kosong, ada masuk? Tak masuk. Tak berani dah kita kata. Tu beza. Dengan Allah yang menjadikan sekian makhluk, makin rasa takut, makin hampir, makin dekat kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah bila kita faham, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah, anak kunci, khazanah, pembendaraan perkara-perkara gaib, maka dalam perkara yang kita lalui saat hari ini adalah tentang Lailatul Qadar. Juga perkara gaib. Kita tak tahu. Walaupun ada tanda-tanda yang dibahaskan oleh para alim ulama, tak, ianya tetap menjadi rahsia Allah Ta'ala. Tetap menjadi rahsia Allah Ta'ala. Boleh? Baik, hari ni, pagi ni insya-Allah kita bincang dulu. Berkenaan dengan tanda. Yalah kita ni tahu tanda pun apa yang dibicarakan oleh alim ulama. Tak? Mereka yang menceritakan. Kalau ikutkan kita sendiri nak dapatkan tanda. Bila kita boleh jumpa dengan tanda, kita pun tak tahu. Betul kan? Kita pun tak boleh nak tahu sebab kita orang awam. Saya pun orang awam. Kita nak tahu tanda-tanda pun kita masih blur. Menung kita macam mana ya? Kan? Dah berapa tahun dah kita lalu dengan Ramadan ni? Dah puluh-puluh tahun dah kita tak? Betul tak ni? Akhir balik sampai hari ni. Akhir balik sampai usia kita hari ni, berapa kali dah kita lalui bulan Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan. Betul? Tabarakallah. Lepas tu kalau kita tanya, pernah jumpa Lailatul Qadar? Menung kita. Nak jawab pun tabarakallah, Allahu Akbar. Rasa, iyalah. Jadi Allah, ni perkara gaib. Ini perkara gaib, tabarakallah. Jadi ia adalah satu yang paling utama, ia sebagai pencetus motivasi. Pencetus ataupun dipanggil pendorong kepada orang untuk mencari. Seperti mana ianya sebuah matlamat yang kita nak capai. Seperti sebuah cita-cita yang kita nak. Seperti sebuah harapan yang kita nak ambil dia itu. Itu sebagai pendorong, pencetus kepada kehendak yang kita nak kepada dia tu. Pendorong, kita kena cari. Jadi, dia kena bersungguh lah. Menunaikan ibadah daripada ikutkan, kalau ikut hak lebih jauh lah perincinya, bermula daripada Syaban, Rejab, Syaban, Ramadan. Tabarakallah. Ada. Kalau tak, paling-paling satu Ramadan dah kena usaha. Usaha yang macam mana? Usaha seperti mana yang selalu dimaklumkan. Bagaimana kita nak duduk dalam tarbiyah Ramadan itu sendiri. Dan bila sampai ke 10 yang terakhir, dia makin bersungguh-sungguh. Semalam kita cerita tentang iktikaf tak? Iktikaf. Itu lambat kesungguhan lah tu. Sampai mengurung diri. Sampai menetapkan diri. Sampai tak nak keluar daripada masjid itu semata-mata untuk duduk dalam nilai ibadah kepada Allah Ta'ala dan mencapai tujuan itu. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Bila malam Al-Qadar ini Allah sembunyikan, maka kita pun maklum dah, itu adalah satu daripada khazanah Allah Ta'ala dan Allah mengetahui perkara gaib. Tak? Allah sembunyikan. Kerana itu, beberapa alim ulama menceritakan tentang tanda-tandanya dulu. Sekurang-kurangnya sebelum ni hari 21 kan, kita ada baki lagi tak? Sekurang-kurangnya menjadi pedoman kepada kita. Nah, sebelum kita masuk betul ke akhir-akhir itu menjadi pedoman. Mungkin ni kot dengan kadar ilmu yang kita ada. Okey, baik. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis riwayat Ahmad. Inna amaratal lailatul qadr innaha safiyatun balhjatun ka'annaha fiha qamar sati'an sakinatan sahibat la yarda fiha. Sesungguhnya malam tersebut bersih terang. Pertama, tanda pertama.
Sesungguhnya malam tersebut bersih terang. Bersih terang ni nak letak apa? Bersih terang yang macam mana? Langit yang terang, langit yang bersih, tak ada walaupun sekecil awan. Soalnya itu, langit terang, terang jelas nampak langit malam itu. Okey, baik. Seolah-olah bulan yang menerangi dengan tenang. Bulan, ada satu bulan menerangi. Okay. Boleh bayar tak? Boleh nak gambar lagi? Boleh tak? Baik. Kemudian nyaman. Tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas. Dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Malam tu soalannya bintang tak ada walaupun satu. Terang. Boleh bersih terang. Bulan menerangi cerah dalam keadaan nyaman, tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, tiada bintang untuk dilihat dengannya hingga terbit pagi. Walaupun satu, terang. Oh, tanda. Ini ada tanda. Jadi pemburu lah. Nak buru tanda ni tak? Kena cari. Gitu. Baik. Hadirin, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kemudian, wa inna amarataha anna syamsa dihataha takhruju mustawiyatun laisa laha syu'a'um mithli kamarul laylah al-badr. Iaitu daripada tandanya bahawa matahari pada waktu paginya keluar dalam keadaan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama. Bulan purnama macam mana? Kita tahu kan? Tengah langit yang terang. Lepas tu, masa tu bulan purnama, hari yang ke-15. Terang bulan itu, kalau kiranya sebuah matahari, panas tak? Panaslah dengan bulan purnama yang sebesar yang kita nampak bulan purnama. Sekiranya ia matahari, confirm panas. Oi, panas ni. Kan? Namun, dia terbit dalam keadaan tidak panas. Tidak terasa hangat matahari itu. Okay? Cantiklah dengan terang, dengan suasana nyaman apa semua tadi. Matahari memancar dengan keadaan tidak panas. Seperti bulan purnama dia tu. Kemudian apa lagi? La yahillu lisyayatin an yakhruja ma'aha yawma izin. Dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Syaitan ni kan dia keluar juga, kerja juga, dia kerja dia tak pernah berhenti. Tak berhenti untuk menyesatkan manusia. Pagi tu ulama ada mengatakan juga yang mana syaitan ni sampai tak boleh nak keluar ni sebab tak boleh menandingi keluarnya para malaikat. Jumlah malaikat yang hadir pada pagi itu, Masya Allah, tabarakallah. Pagi yang berlakunya kejadian Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada biasa, menyebabkan syaitan tak ada ruang nak naik. Tak ada ruang nak keluar. Kalau dia daripada lubang daripada dalam tanah tu tertutup. Kerana dibanjiri oleh para malaikat sampai dia tak boleh nak keluar. Tabarakallah. Dan seluruh daripada langit-langit itu terbentang dengan semua pada malaikat dengan sayap-sayap yang terbentang itu menyebabkan terik panas matahari terhalang panasnya. Kerana apa yang berlaku pada hari itu, malam itu adalah suatu perkara daripada perkara ghaibiyah yang perlu kita imani dan yakini melalui tanda-tanda yang diceritakan oleh para alim ulama. Baik, kenapa para alim ulama boleh menceritakan? Kerana kita tahu amalan amal soleh dan seluruh daripada perbuatan para alim ulama ini, warasatul anbiya, mereka adalah lebih dari sudut ibadat mereka berbanding kita. Jiwa dia dengan Allah Ta'ala, zahir dan batinnya dengan Allah Ta'ala, bersihnya dirinya dan seluruh daripada ilmu yang dia perolehi dengan izin Allah Ta'ala, semua membawa kepada petunjuk kepada kita. Sebab tu dia boleh ceritakan. Bila dia bercerita, mesti ada pengalaman itu. Mana mungkin orang bercerita tanpa ada pengalaman. Dia akan jadi apa? Mengarut. Dia lalui.
dia lalui. Namun adakah dia boleh dia boleh nak wawarkan bagi tahu aku begini-begini? Tak, dia tak. Cuma dia bagi tahu tanda-tanda. Kenapa dia tak ada kita dengar selama ini? Sesiapa sahaja yang melalui Ramadan ini sekian lama dengan umur kita ni, sekiranya ada di antara kita ni pernah bertemu, dia bercerita. Ada pernah kita dengar? Mari pergi canang masuk ke dalam masjid. Semua, Assalamualaikum. Hari ini saya nak umumkan satu peristiwa besar. Ada. Saya nak umum ni. Apa dia? Oh, betapanya malam tadi. Saya begitu gini jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Ada? Tak ada ni. Tak pernah kita dengar manusia yang boleh mengisytiharkan bahawa itulah Lailatul Qadar. Tidak macam COVID je. Allah, macam COVID bolehlah isytihar. Cepat dia. Allahu Akbar. Okey, boleh Jadi nak bagi tahu apa? Bahawa ini adalah rahsia Allah Ta'ala. Yang perlu kita ambil pedoman adalah tanda-tandanya. Sebab itu, bila kita faham wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Yang bahawa Allah Ta'ala lah yang memegang anak kunci pembendaraan perkara ghaib yang tiada ada siapa pun mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Maka Allah menunjukkan tanda-tanda berlakunya malam itu kepada para awliya, wali-walinya, para alim ulama melalui lisan yang pernah dia dengar daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada kita. Kerana siapa yang bagi tahu sekarang ni? Rasulullah yang bagi tahu. Maka bila Rasulullah yang bagi tahu, tepatlah perkara itu sebab Rasulullah yang melaluinya. Rasulullah yang ada pengalaman itu, dia tahu baik sekian daripada umatku kamu nak kenal Lailatul Qadar, ini tanda dia. Ini tanda-tandanya. Baik. Sifat itu tak ada dia. Sifat Nabi adalah benar. Dia bagi tahu tepat. Ini tandanya. Maka sampai kepada kita ni para alim ulama bagi tahu pula begini pula. Tabarakallah. Maka datang pula hadis yang lain. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amaratuha an tatla'u syamsu fi sayhatin yaumiha bayda ala syu'alaha, dan tandanya sesungguh padanya matahari terbit pada hari tersebut bercahaya dan tidak kepanasan. Itu tanda juga. Kan matahari ni kan kalau kita tengok sekarang tak, sampai pukul berapa? Hak kita cerita tentang waktu Isra' hendak masuk kepada waktu duha. Ingat lagi tak? Kita bincang tentang soalan Isra' waktu mana terbit matahari 15 minit selepas tu kan. Tiba nak tahu waktu duha, hingga terbitnya matahari, panasnya tanah lapang. Masuklah waktu duha masa tu. Apa dia? Matahari keluar memancar, tanah lapang ni, tanah lapang ni terasa hangat matahari tu. Dah panas dah tanah. Hari tu, hari kejadian Lailatul Qadar itu, matahari keluar, tanah lapang itu pun tak panas lagi. Dia panas tu tak menipu. Tak jadi sejuk. Tadi kata nyaman, tak panas, tak sejuk. Tak. Allah Akbar. Dia dalam keadaan nyaman. Bintang di langit masa itu pun tak nampak, terang, bersih. Tabarakallah sanul khaliqin. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, fa inna syamsa tat'alu kulla yawmin baina qarnaini Allahumma salli alaihi wasallam. Ini qarni syaitan illa sihatul badri. Yang ni saya tak boleh nak saya terlupa tentang bahas perkara ni. Iaitu sesungguhnya matahari keluar setiap hari antara dua tanduk syaitan kecuali pada malam Al-Qadar. Yang ni minta maaf. Yang ni saya tak ingat syarah dia yang dimaksudkan. Sebab ada syarah dia ada penjelasan apa yang dimaksudkan dua tanduk syaitan ni. Matahari keluar setiap pagi, setiap hari melalui di antara dua tanduk syaitan kecuali pada malam Al-Qadar. Yang ni minta maaf. Ada ruang dan masa nanti kita bincangkan. Okey, baik, dia ada syarah dia tertentu. Boleh Allah. Kadar mampu yang boleh kita bicaralah kan. Hak saya rasa tak boleh. Kita cari jalan. Macam mana kita boleh fahamkan. Okay, baik, semua dikasih Allah Ta'ala.
Maka inilah yang perlu kita maklum bahawa Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu adalah rahsia Allah. Ianya daripada khazanah-khazanah gaib di sisi pembendaharaan Allah Ta'ala. Maka yang kita kata tadi, yang kita beritahu, ada tak orang boleh canangkan, ada tak orang boleh umumkan? Tak, sekiranya benar berlaku kat atas dirinya, boleh tak dia nak bagi tahu? Boleh tak dia nak bagi tahu? Yang ini hadirin, saya bukan nak canang, nak bagi tahu. Cuma nak berkongsi. Betul ke tidak? Wallah Ta'ala a'lam. Pada satu hari, pada satu malam tu, kami masa tu di seksyen 24 lah, Shah Alam, kami di surau tu, nama surau Raudah. Kami berpakat lah dengan ahli Korea ni tak? Ahli taman tu tak berpakat je kita buat qiyamul-lail ke? Boleh tak? Jadi kita pun setujulah dalam 2 sah ke 3 sah kan. Kita pakat pada malam tu. Surau ni pula jenis pintu sliding. Pintu sliding, pintu cermin, kiri dan kanan. Jadi malam tu, dan biasanya pada salat subuh, dia tak buka kipas. Pengurusan surau memang tak buka kipas. Dia memang buka terus tingkat-tingkat sliding pintu-pintu cermin tu, dia buka semua sekali. Dia buka semua. Maka kita dapat angin luar terus. Direct angin luar. Suasana alhamdulillah. Jadi semua yang dikasih Allah Ta'ala. Ni bulan Ramadan ni, cerita bulan Ramadan. Lepas tu pula dia malam-malam yang terakhir. Pada 10 malam yang terakhir. Malam tu kami semua sekali kita buatlah pengisian pada malam tu kan. Sampailah menjelang pagi, suasana pada waktu itu dengan keadaannya rasa nyaman, dengan udara yang masuk pun rasa selesa, pagi pun dia terang apa semua kan. Nak bagi tahu apa tak? Malam itu adalah 20 orang kita kata. Contoh ada 20 orang. Seorang pun tak berani nak kata, tadi Lailatul Qadar tu. Tadi tu Lailatul Qadar tu. Seorang pun tak berani nak kata. Saya pun, kita tadi macam mana Masih hanya boleh berkata gitu je. Walaupun tanda-tanda tu, antara tanda-tanda yang dibicarakan tadi, kita dengan kata apa, ilmu yang sedikit ni pun, duk berhitung-hitung lagi. Masih lagi bertanda-tanya. Walaupun tandanya dengan keadaannya dinginnya, dengan dingin pula, dengan nyamannya, dak matahari terang keluar pagi, langit pun cerah. Kalau kata 20 orang tadi, semua tak berani berkata, kita dah bertemu malam Lailatul Qadar. Tengok hadirin. Tabarakallah. Allahu Akbar. Sekiranya itu betul, alhamdulillah, itu adalah rezeki. Sekiranya tidak, adakah kita hanya berhenti kat situ? Tak, puasa tetap kena teruskan. Tetap kena teruskan sampai akhir Ramadan. Mencari, ia selagi mana berada dalam 10 yang terakhir, teruskanlah. Itulah matlamat, itulah usaha. Tabarakallah sana khaliqin. Kita terus buat suruh terakhir. Ada kata terkena lah. Sekiranya istiqamah tak? Direct tiap-tiap malam tak? Itu yang Rasulullah yang kita bincangkan malam tadi tentang iktikaf. Tak? Daripada 10 malam tu menetap dia dalam masjid, tiap malam dia menghidupkan malam dengan qiyam. Tersangkut lah tu. Adalah kan? Kenalah tu. Jadi bila kena, adakah boleh isytihar? Okey, baik. Ulama membincangkan. Antaranya Imam As-Subki mengistimbatkan, ini mengeluarkan hukum tentang kisahnya Allah Ta'ala ini menyembunyikan malam Qadar adalah disunatkan menyembunyikan perkhabaran malam Al-Qadar. Disunatkan menyembunyikan. Baik. Kisah Allah menyembunyikan malam Al-Qadar daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun nak bagi tahu. Nak bagi tahu apa? Bagi tahu pada kita tanda-tandanya. Sunat menyembunyikan perkhabarannya. Baik, bagi siapa yang melihatnya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah pun menetapkan, mentakdirkan bagi nabinya untuk tidak memberitahu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah Rasulullah tahu bila berlaku malam Al-Qadar? Tak tahu jugalah. Dia hanya boleh bagi tahu tanda-tandanya.
bahawa Rasulullah sengaja tidak, Allah Ta'ala sengaja tidak bagi tahu. Sekiranya tahu, adakah Rasulullah akan sembunyikan perkara ini? Tak, dia akan bagi tahu kepada umatnya bahawa qadar malak qadar ni begini sebenarnya. Tapi sekarang apa yang dibincangkan? Ini tandanya. Nampak tak? Ini tandanya. Tabarakallah. Maka sebaik-baiknya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, okay, dia ditakdirkan Allah Ta'ala, kita ikut. Ikut apa? Ikut seperti mana Allah Ta'ala bagi tahu tadi bahawa dia adalah pemegang anak kunci perkara gaib. Maka perkara gaib khusus dalam qadar ini, sekiranya kita bertemu dengannya, maka disunatkan untuk menyembunyikan. Maka tanpa kita mengisytiharkan. Tak perlulah kita nak canang, nak war-warkan, nak bagi tahu. Okey. Kenapa ya? Hikmahnya disembunyikan kerana satu, ianya merupakan kemuliaan. Dan kemuliaan itu di ke atas setiap orang itu. Kemuliaan yang dikurniakan kepada seseorang itu, maka bila mana jiwa dia tidak dibimbing dengan nilai-nilai yang baik, bimbang kalau kemuliaan yang Allah letakkan kepadanya itu, saat dia mengisytiharkan, Allah tarik balik. Allah tarik balik. Sebab kita ni kan orang awam. Kita ni orang awam. Kalau kita ni orang awam ni, kita dapat dengan kemegahan ni, kita dapat dengan dunia kita. Berasa macam mana? Kita dapat gelaran, kita dapat pangkat, kita dapat sesuatu dengan apa yang daripada urusan dunia kita sekarang. Kita berasa macam mana? Masa diisytiharkan, masa kita mengisytiharkan, berasa macam mana? Tabarakallah sana khaliqin. Nak letakkan suasana keadaan yang mana bila saat isytihar tu nak jaga hati. Oh, tak ada apa pun, saya okey je. Iya ke kita? Maka bila mana keadaan yang demikian, Allah Ta'ala telah menetap, dan dengan takdir Allah Ta'ala bertemunya dengan itu disunatkan menyembunyikan. Kerana ianya suatu kemuliaan hak Allah Ta'ala, dia bagi khusus kepada hambanya itu, keberuntungan dia dapat, bimbang tak saat dia isytihar itu, marinya rasa riak, marinya rasa bangga, marinya rasa demikian-demikian, saat itu Allah tarik semula kemuliaan itu. Macam dapat pangkat oleh raja lah. Dah nampak tak kena sangat perangai macam-macam, tarik balik kebesaran itu. Macam tu. Bila tarik balik kebesaran, rasa macam mana? Urusan dunia, dia pun berasa terhinanya diri dia. Oh, dah kebesaran dia dah kena tarik. Macam tu lah. Jadi, atas perkara ini, maklum tadi, Allah yang memegang pintu, kunci-kunci perkara gaib, Allah sembunyikan khazanah-khazanah dia. Maka saat Allah sembunyikan, Allah bagi tahu, Allah khususkan ke atas diri kita, maka ialah menjadi suatu kurniaan yang kita jaga dengan sebaik mungkin. Boleh? Tabarakallah sana khaliqin. Maka kita, bukannya kita sibuk nak mengisytiharkan, sibuk nak berasa, nak bising, nak apa semua sekali, maka yang paling utama adalah kita menjadi orang yang mensyukurinya. Okay? Mensyukurinya. Sebab seramai-ramai umat manusia yang boleh melihat, tak semua. Yang boleh berada dalam situasi itu, tak semua. Dan bila saat dia berkata, aku malam tadi jumpa dengan Lailatul Qadar, orang nak terima bulat tu. Orang nak terima, kamu ni biar betul. Iya apa kamu? Orang pula tahu perangai kita. Allah. Tu imam sekalipun, tu siap sekalipun, tak kira lah. Walaupun imam, kita tahu imam tu begini. Kita tahu imam tu memang di antara imam yang terbaik dalam kampung kita. Namun, saat dia kata, aku jumpa Lailatul Qadar, imam ni, biar betul imam ni. Nak meletak perkara itu tak? Tabarakallah, sana khaliqin. Besar tak kemuliaan Allah Ta'ala bagi? Karamah yang Allah Ta'ala kurniakan, besar tak? Besar. Tabarakallah. Kerana itu, kita adalah orang yang mana saat kita dapat direzekikan dengan perkara ini, syukur kepada Allah dengan sebaik mungkin. Dan saat mana kita bila isytihar kepada orang, hasad manusia ni macam-macam. Dengki manusia ni macam-macam. Mulut manusia ni macam-macam.
daripada kita ni selama ini imam yang diraikan oleh kerana kita istiharkan ya malam tadi para jemaah sekalian anak mungkin saya jumpa Lailatul Qadar imam tak betul dah. Imam ni apa masalah imam ni? Pelik ni imam ni, pelik imam ni. Habis. Allahu akbar. Allahu akbar. Tiba-tiba kewibawaan dia tak, integriti dia kalau bahasa tak. Kepribadian imam yang selama ini dihormati tiba dengan istiharnya begitu bimbang kalau berlakunya perkataan tadi Allah tarik kemuliaan itu, izzah dia tak ada, orang mula tak hormat. Adakah salah dia jumpa tu? Itu adalah suatu anugerah daripada Allah Taala. Berpandukan tanda-tanda yang Allah yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Allah Akbar. Terima kasih Sidi Guru Fakir Nik Bakri. Allah Akbar. Terima kasih sudi bersama pagi ni. Kadang-kadang ya. Baik, semua dikasih Allah Taala. Maka dalam perkara yang kita bincangkan ini, tandanya tadi yang berserta juga dengan hukum dia, boleh tak kita istihar atau tidak istihar, maka telah kita jelaskan tadi. Bolehlah kita satu gambaran. Maka apa yang sepatutnya kita buat, meneruskan nilai keimanan kita sebagai muslim, mukmin kepada Allah Taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memburunya, mencarinya dengan mengharapkan suatu ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Namun saat Allah rezekikan, maka itulah satu anugerah. Direzekikan itu suatu anugerah. Maka biasanya begini antara bicara yang lain. Kita tengok kan. Contoh, orang yang dapat mengerjakan haji. Balik dia daripada mengerjakan haji. Orang akan tengok tak? Orang akan tengok. Kata pergi haji dah. Tapi kenapa perangai? Gitu. Ini sebab perkara umrah orang boleh buat bila-bila masa. Namun haji ni perkara yang besar. Maka apa yang dia dapat, walaupun kita dengar haji yang mabrur itu tiada ada yang lain daripada melainkan syurga. Tak? Maka dia mesti ada tanda-tanda yang mana haji yang mabrur itu melekat ke atas dia, yang dapat kepada seseorang itu, maka kita akan lihat dari sudut tingkah laku, perangai dan segala-galanya. Tapi bila dia dalam keadaan lebih teruk, kata dah buat haji tapi perangai tak berubah, apa yang tak kena? Maka ambil gambaran apa? Gambaran bila benar dia telah Allah rezekikan padanya malam Lailatul Qadar itu dan dia memperolehinya, maka seluruh daripada perjalanannya setiap hari dan setiap masa sampai bertahun-tahun, keadaannya macam mana? Allah muliakan dia dan menyebabkan dia makin bertambah baik, makin bertambah alim, makin bertambah ibadah dia, amal solehnya makin bertingkat, makin baik. Gitu. Ada patut baik macam. Dia makin dihormati baik. Bayangkan bila dia istihad, contohlah imam istihad. Tadi saya jumpa malam Lailatul Qadar. Hari selepas tu perangai makin pelik. Tak? Ini cerita real, cerita benar ni, nak bagi tahu. Satu ketika Allahumma salli ala Muhammad. Masa tempat belajar lah di Jordan, Universiti Mu'tah Jordan. Masa kat Jordan dulu. Seorang hamba Allah Taala ni, dia berkata ni daripada lisan dia. Orang sini, orang Malaysia lah, sama-sama kita. Dia kata, ni berlaku bulan Ramadan ni. Dia kata dia bermimpi jumpa Rasulullah. Okey. Kita ni bila orang mengaku jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, kita rasa macam mana? Kagum ke tak? Kagumlah salah satu sudut. Kita rasa, Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar. Amal soleh apa yang kamu buat sehingga kamu dapat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kamu. Kamu buat apa sebenarnya? Tak? Buat apa sebenarnya? Kita masa kagum tak? Kita nak tahulah amal soleh apa yang kamu buat. Sebab itulah harapan kita. Itulah tujuan kita. Itulah kita punya cita-cita. Tak? Kita ni adalah umat yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Namun kita beriman, kasih, rindu, cinta, sayang kepada Rasulullah seolah kita pernah bertemu. Sedangkan kita tidak bertemu. Dan kita beriman dengan penuh-penuhnya. Tabarakallah. Dan itulah harapan kita tak satu masa nanti nak jumpa Rasulullah. Tiba dia istihar. Dia kata mimpi jumpa Rasulullah. Kagum tak?
Alhamdulillah khair puasa. Baiklah. Esoknya dan lusanya dan hari-hari seterusnya dengar cerita makin pelik. Kata mimpi jumpa Rasulullah. Perangai dia. Perangai pula makin pelik. Ha. Kita bila jumpa dengan seorang Nabi, Fatimul Anbiya, pasti pada kita memikirkan dia akan bertambah baik lah. Ya. Sebab dia satu anugerah yang terbaik. Kan? Yang terhebat dapat. Maka kita menjangkakan dia perangainya makin baik. La ilaha illallah. Makin hari jumpa makin pelik. Makin pelik. Makin pelik. Kata apa yang tak kena dengan dia ni? Lala sekali buat perawatan pula. Perawatan pula ngaruk-ngaruk pula. La ilaha illallah. Sampai kedutaan Malaysia cari. Kenapa? Wa iyazubillah. Menubuhkan satu ajaran sesat pula. Pula. Pengajian syariah. Ngaji syariah. Ada di sana. Ada. Ngaji bidang syariah. Ngaji bidang syariah. Kecoh pelajar-pelajar Malaysia. Dicari oleh kedutaan Malaysia. Dia lari pergi ke UK. Dengan grup-grup dia. Ada kumpulan dia juga. Ada kumpulannya. Hak mendakwa tadi, hak mana leader dia, ketua dia? Hak mendakwa mimpi bertemu dengan Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pelik tak? Ini yang kita kata. Bila kita mengisytiharkan suatu keistimewaan, bimbang kalau kemuliaan itu Allah tarik. Allah tarik. Namun kena tengok macam Tuan Guru almarhum Tuan Guru Harun Din. Dia bagi tahu, dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana perjalanan kehidupan dia? Tengok. Bagaimana perjalanan kehidupan dia? Dia memang dia bagi tahu. Sekali dia bagi tahu. Tapi tengok bagaimana perjalanan kehidupan dia. Dengan alimnya, dengan diraikannya, tabarakallah sanul khaliqin. Dan amal soleh dia, la ilaha illallah. Kita tengok. Kita rasa tidak upaya dekat nak tunggu dia. Rasa tak mampu dah kita nak ikut dia. Saya duduk sebelah dia, semasa khidmat dengan dia, kita berasa, la ilaha illallah. Duduk sebelah dia dalam Masjid Nabawi, tengah duduk ngaji Quran. Nak menunggu waktu isyak. Duduk sebelah dia ni, duduk mengaji Quran, mengaji. Kita ni perangai tepi guru ni bukan apa. Nak bertanya yang perangainya. Nak bercakap dengan guru kita. Itu perangai tak? Nak tunggu dia bagi ruang nak bercakap dengan kita tu. Punyalah kita kejap tengok Quran, baca. Tengok dia kejap. Bila Tuan Guru ni nak tanya sikit. Tak boleh lagi. Ruang nak bertanya tu amat tipis. Dengan apa? Dengan amal soleh yang dia tunjukkan. Dia yang buat tu. Itulah dia punya cara. Sampai penghujung dekat-dekat dengan isyak, dia berpaling. Ada apa? Dia tahu. Ada apa tu? Dia wiruan. Sekali dia boleh tanya. Tanya satu soalan, dia pun jawab. Dah. Ngaji Quran balik. Sampailah masuk isyak, sampai selesai. Dia terasa berada dia nak tanya. Wallahu a'lam. Tapi nak bagi tahu apa? Akhlaknya makin baik. Ni isytihar benda-benda yang hebat ni. Benda yang hebat ni. Apatah lagi kalau kita isytihar bahawa kita jumpa Lailatul Qadar, tiba perangai kita, tabarakallah sanul khaliqin. Sebab itulah bagi kita orang awam agar menjaga kemuliaan yang Allah Ta'ala rezekikan ini supaya kita berada dalam pandang Allah Ta'ala dan kita bertambah baik. Biarlah akhlak kita yang seterusnya itu menjadi tanda bahawa kita bertemu dengan sesuatu yang istimewa. Biarlah adab kita makin baik. Itu yang paling utama daripada kita isytihar menyebabkan kita mendapat kutukan oleh manusia. Allah Akbar. Dan nak bagi tahu pun biasanya hanya orang-orang tertentu sahaja. Kalau isytihar pun bagi tahu pun mungkin kepada isteri, mungkin kepada mak, mungkin kepada ayah, mungkin orang-orang yang kita percayai semata-mata dengan kita yakin bahawa dia boleh menjaga, mungkin itu. Masalah. Takut timbul isu lain. Fitnah manusia, orang kata begini, orang kata begitu. La ilaha illallah tabarakallah sanul khaliqin. Boleh ya? Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, terik matahari, terus kena tengok. Allahu Akbar. Terang menderang. Kejap ya. Kerana saya nak alihkan sikit. Kerana silau sangat. Okey. Baik. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, perbincangan kita adalah tanda Lailatul Qadar itu sendiri dan hukum untuk mengisytiharkannya. Boleh ataupun tidak. Gitu. Boleh? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Jadi, perbincangan utama yang kita maklum, ianya ada daripada firman Allah Ta'ala daripada surah Al-An'am
ayat 59. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Pada sisi Allah Ta'ala jualah anak kunci perbendaharaan khazanah-khazanah langit, yakni segala perkara yang gaib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sambung ayat itu tadilah. Cuma topik perbincangan kita adalah tentang Lailatul Qadar. Okey, baik. Boleh ya? Baik. InsyaAllah malam pagi esok insyaAllah kita bincang pula apa yang diceritakan tentang Al-Qadar itu sendiri. Boleh ya? Semua maklum, semua dah makruf. Cuma kita ambil lah pelajaran dia, kita ambil apa yang boleh kita maklumkan lagi, tambah maklumat kita. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri min ashral awakhir min Ramadan. Burulah atau carilah malam Al-Qadr pada malam ganjil. Ini pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu tanda-tanda juga. Itu tanda-tanda juga. Seperti mana yang kita bincang, Allah itu suka perkara yang witr, perkara yang ganjil. Kerana Allah itu bersifat witr. Allah itu esa. Tengok. Bayangkan, banyak perkara tabarakallah. Dengan kita beribadah pada 10 malam yang terakhir, lepas tu malam-malam yang terakhir pula kita mengkhususkan sedikit juga untuk mendapat keistimewaan-keistimewaan, iaitu Al-Qadar itu pula kita pula buat witir. Kita pula buat witir, kita pula buat solat 2 rakaat waktu sahur, kemudian sebelum subuh. Masya Allah, hebat. Semua ganjaran-ganjaran yang ditawarkan itu tabarakallah sana khaliqin. Boleh ya? Maka semua dikasih Allah Ta'ala. Kadar itu yang boleh kita bincangkan tentang tanda-tandanya. Paling yang kita kena maklum, yang jelas riwayat Ahmad tadi. Terulangnya sedikit, tandanya bersih, terang. Lepas tu seolah bulan yang menerangi, yang tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut, tidak terlalu panas pada hari tersebut, tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat hingga ke waktu pagi. Maksudnya seluruh langit dalam pandang kita saat itu. Yang kena jelas gini, langit pada pandang kita, jangan langit sebelah lain. Langit tempat mana yang kita lihat saat itulah. Kata tengok langit dekat Shah Alam, tak sama. Orang Shah Alam lah tengok langit tempat dia. Kita tengok langit kampung mana? Kampung Bagan, Kampung Matai, Kampung Bandar. Lain pula Condor, lain. Maksudnya langit di situ dalam pandang dia tanpa ada bintang. Terang yang itu. Boleh pada waktu pagi keluarnya matahari yang keluar pada waktunya, pada pagi itu dalam keadaan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti, ini kena jalan, bulan purnama yang penuh. Kita gambarkan tadi. Tak, syaitan tiada tempat nak keluar. Itu antara tanda-tandanya. Okey, baik. Boleh tak kita nak isytiharkan? Boleh tak kita bagi tahu? Disunatkan, rahsiakan dia. Disunatkan, rahsiakan dah. Tak payah nak bising-bising. Kerana apa? Tadi. Kerana bimbang timbulnya fitnah-fitnah yang tidak kita jangkakan, dan bimbang kalau yang paling utama kita terfitnah dengan diri kita sendiri. Allahu Akbar wa iyyazubillah. Sebab itulah kita antara selalu baca doa apa? Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk ke arah kebenaran dan selamatkanlah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diriku sendiri. Masya Allah, tabarakallah sana khaliqin. Rosaklah ijtihad kata jumpa dengan Rasulullah, tapi perangai makin teruk. La ilaha illallah wa iyyazubillah. Agar kita semua selamat dalam jagaan Allah Ta'ala. Baik, terima kasih semua para sahabat, rakan-rakan yang bersama pagi ini dengan perkongsian kita tentang tanda dan hukum mengisytiharkan. InsyaAllah esok kita jumpa lagi siri yang kedua, khazanah langit. Khazanah langit kita bincang pula apa lagi khazanah-khazanah yang ada yang boleh kita ambil maklum.
Kita ambil maklum dan dengan adanya maklumat demikian, kita adalah orang yang semakin hampir, makin dekat kepada Allah Ta'ala, dan kita adalah orang yang semakin menambah nilai. Dan bukan hanya khazanah-khazanah yang berlaku keistimewaan pada bulan ini semata-mata, maka kita ambil cakna juga khazanah-khazanah langit yang Allah Ta'ala telah limpahkan kepada kita, maka ianya dalam bulan-bulan yang lain juga menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, yang semua kita kena maklum, makin takut kita kepada Allah, kita semakin dekat kepadanya. Makin takut kita kepada makhluk, kita semakin jauh meninggalkan mereka. Boleh? Terima kasih. Mohon maaf atas salah silap, tutur kata, bicara dan segalanya, atas kelemahan diri. Semua itu adalah daripada apa yang berlaku atas diri kita sendiri dan diri saya, dan setiap daripada kelebihan-kelebihan itu juga daripada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah daripada kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala limpahkan kepada semua para sahabat. Boleh duduk dalam majlis ilmu sekalipun dengan keadaan sekarang ni juga daripada kelebihan Allah Ta'ala. Bukan berasa kita rasa, oh kuatnya aku boleh hadir, boleh dengar. Tak. Semua dengan kelebihan Allah Ta'ala yang Allah rezeki kepada kita keupayaan itu. Terima kasih. Jumpa lagi. Barakallahu fikum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.